أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, jumpa lagi kita. Hari ini kita akan belajar tajuk ataupun bidang Al-Quran, iaitu ayat bacaan dan kefahaman tingkatan 5. Tajuk ciri-ciri mukmin berjaya, surah Mukminun ayat 1 hingga 11. Okey, buku teks anak-anak boleh tengok muka surat 27 hingga 38. Baiklah, standard pembelajaran. Baik, standard pembelajaran pertama, kita membaca ayat 1 hingga 11 surah Mukminun dengan betul, lancar, bertajwid dan fasih. Yang kedua, menghafaz ayat 1 hingga 11 dengan betul, lancar, bertajwid dan fasih. Kemudian ketiga, menyatakan terjemahan ayat. Keempat, menghuraikan ciri mukmin berjaya dalam ayat. Kelima, menerangkan salah laku seksual seperti zina, hubungan seks luar tabi'i dan sumbang mahram. Keenam, merumuskan pengajaran ayat dan hubung kait dengan kehidupan. Dan yang ketujuh, beramal dengan ciri mukmin. Ciri-ciri mukmin berjaya. Baiklah, kita lihat maksud ayat. Tadi kita dah dengar bacaan. Sekarang kita lihat maksud yang pertama. Sesungguhnya berjayalah orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam solat, mereka yang menjauhkan diri dari perkara atau perbuatan sia-sia. Yang keempat, mereka yang berusaha bersihkan harta dengan mengeluarkan zakat atau menunaikan zakat. Yang kelima, mereka yang menjaga kehormatan diri kecuali pada isteri atau hamba sahaya. Maka terhadap isteri ataupun hamba sahaya tidaklah tercela. Yang ketujuh, siapa yang ingin selain daripada itu, maka hendaklah mereka itulah orang yang melampaui batas. Dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya. Dan mereka yang menjaga solatnya, mereka itulah orang yang berhak mewarisi. Apa dia? Mewarisi syurga Firdaus. Dan mereka kekal di dalamnya. InsyaAllah. Kita mengharapkan kita juga mendapat syurga Firdaus. Maka kita mestilah mengikuti ataupun ada ciri-ciri, 7 ciri mukmin berjaya sebagaimana yang disebut dalam ayat. Baiklah, yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, khusyuk dalam solat. Yang ketiga, menjauhi perbuatan atau perkataan sia-sia atau lagha. Yang keempat, mengeluarkan zakat. Kelima, menjaga kehormatan diri. Keenam, menjaga amanah dan janji. Yang ketujuh, sentiasa memelihara solat. Kita lihat satu persatu. Baiklah, beriman kepada Allah, yang pertama, iaitu orang yang sentiasa meyakini bahawa hanya Allah yang berhak disembah dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan larangannya. Jadi kita kena yakinlah hanya Allah yang berhak disembah.
Okay, dan kita lakukan semua yang Allah suruh, kita tinggalkan semua larangan Allah. Barulah kita layak menjadi mukmin yang berjaya. Baiklah, sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe dekat bawah tu, insya-Allah. Baiklah, ciri kedua, khusyuk dalam solat. Di mana menumpukan sepenuh perhatian dan penghayatan dengan cara menetapkan anggota memahami bacaan dan perbuatan ketika mendirikan solat. Jadi fokus. Solat yang khusyuk ni memang kita kena fokus. Bacaannya kita faham dan perbuatannya kita jaga. Yang ketiga, menjauhi perkataan atau perbuatan yang sia-sia. Jauhkan diri daripada perbuatan atau perkataan yang tidak mendatangkan faedah. Perkara-perkara lara, perkara-perkara yang tidak bermanfaat lah. Melepak, berbual kosong, main games yang terlalu banyak sangat. Sikit-sikit tu okey lah. Tapi kalau buang masa yang banyak, tu dah masuk dalam perkara lara ataupun sia-sia. Jadi sama-sama kita jauhi untuk jadi mukmin berjaya. Yang keempat, menunaikan zakat ataupun mengeluarkan zakat. Kita keluarkan sebahagian harta untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Dan zakat yang wajib dikeluarkan adalah apa? Zakat fitrah dan zakat harta. Jaga kehormatan diri ni, kita menjaga dan mengelakkan diri dari perkara yang diharamkan oleh syarak. Seperti zina, sumbang mahram. Kita menjaga dan mengelak diri daripada perkara yang diharamkan oleh syarak. Seperti zina, sumbang mahram, hubungan seks luar tabi'i. Na'udzubillah. Jadi kita kena jagalah. Jaga aurat, jaga batas pergaulan supaya kita tak terjebak. Yang keenam, menjaga amanah dan janji. Jaga tanggungjawab dalam setiap urusan. Sama ada urusan pekerjaan, harta benda, kerahsiaan. Seterusnya, memelihara solat. Tunaikan solat pada waktunya dengan sempurnakan segala syarat dan rukun. Yang ketujuh, yang ketujuh kita nak sempurnakan segala syarat dan rukun-rukun solat. Baiklah, seterusnya Abu Qatadah bin Rabi' meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, ini hadis qudsi Allah berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan solat 5 waktu, ini fardu ke atas umatmu Muhammad, dan aku berjanji bahawasanya siapa yang datang dengannya maka aku akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan siapa yang tidak menjaga solat 5 waktu tadi, yang tidak jaga solat, maka tidak ada janji di sisiku baginya. Ini hadis qudsi diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Maknanya kita kena jaga solat 5 waktu kalau kita nak masuk syurga Allah. Sebab ini adalah janji Allah. Jadi kita kena jaga solat kita dengan sempurna di awal waktu. Jaga segala rukun-rukun dan syarat, insya-Allah. Baiklah, tadi disebut tentang salah laku seksual. Zina maksudnya melakukan persetubuhan haram tanpa nikah yang sah antara lelaki dan perempuan. Sumbang mahram pula melakukan persetubuhan haram antara lelaki dan perempuan yang haram kahwin. Kerana keturunan, penyusuan, persemendaan. Maksudnya sama adik-beradik dan saudara mara. Yang ketiga, hubungan seks luar tabi'i, iaitu persetubuhan haram dengan cara yang bertentangan dengan tabi'i. Sama ada laki sama laki atau perempuan sesama perempuan. Na'udzubillah. Baiklah, akibat salah laku seksual. Yang pertama, menggugat keharmonian hidup bermasyarakat. Yang kedua, mencetuskan pelbagai perbuatan jenayah. Yang ketiga, hilang kelayakan dalam mewarisi harta pusaka. Kerana anak tak sah taraf contohnya. Yang keempat, menyebabkan gangguan emosi dan mental. Yang kelima, terdedah kepada penyakit-penyakit seperti AIDS, sifilis dan lain-lain. Pengajaran ayat, kita hendaklah meningkatkan keimanan kepada Allah dengan melaksanakan segala suruhannya. Kita hendaklah menunaikan solat dengan khusyuk agar menjadi hamba yang bertakwa. Yang ketiga, kita hendaklah menjauhkan diri daripada perbuatan yang sia-sia agar dapat meningkatkan kualiti kerja. Itu pengajaran ayat. Seterusnya kita lihat lagi pengajaran ayat yang keempat. Kita hendaklah berusaha menunaikan zakat agar dapat membantu ekonomi umat. Yang kelima, kita hendaklah menjaga kehormatan diri supaya terpelihara dari penyakit. Dan yang keenam, kita hendaklah menjaga amanah dan janji agar integriti Muslim terpelihara. Seterusnya, istilah menjaga amanah dan janji supaya umat Islam dihormati. Sebelum berakhir, kita lihat dulu soalan.
Jelaskan 4 ciri mukmin berjaya dalam ayat 1 hingga 11 surah Mukminun. Fikir-fikir kan 4 ciri mukmin? Kan ada 7 tadi. Apakah jawapannya? 4 ciri mukmin yang berjaya dalam surah Mukminun ialah yang pertama beriman pada Allah, kedua meninggalkan perkara sia-sia, ketiga menunaikan zakat, yang keempat menjaga kehormatan diri dan menjaga amanah dan janji. Yang kelima. Kita boleh bagi lebih kalau soalan minta 4, kita boleh bagi lebih. Yang penting jawapannya tepat. Soalan kedua, jelaskan maksud meninggalkan perkara lara. Ataupun perkara sia-sia. Berikan contoh perkara lara. Maksudnya menjauhkan diri daripada perbuatan atau perkataan yang tidak mendatangkan faedah. Apa contohnya? Lepak dekat cyber cafe, merayau-rayau tanpa tujuan, bercakap kosong, bergaul bebas, lumba haram, merempit, bercakap kesat dan lain-lain. Soalan ketiga, jelaskan cara memelihara solat. Cara kita memelihara solat. Macam mana kita jaga solat kita? Fikirkan. Macam mana nak jaga solat? Baik, yang pertama, kita naklah melaksanakan solat dalam waktunya. Jangan tangguh-tangguh. Yang kedua, menunaikan solat dengan sempurna dari segi rukun dan syarat sah. Yang ketiga, menunaikan solat dengan khusyuk. Dengan penuh fokus. Setakat inilah dulu Mawar merah di laman Mak Didi, subur mewangi di tepi perigi. Terima kasih daun keladi, harap dapat berjumpa lagi. Sekian dahulu untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga kita dapat jumpa lagi dalam video-video seterusnya. Assalamualaikum.